Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia binti Muhammad dari unit PAI 1. Alhamdulillah pada video kali ini saya akan membincangkan mengenai dalil nakli dalam menerapkan akidah dan sejarah pemikiran akidah. Terdapat 4 metodologi utama dalam Al-Quran dalam menerapkan konsep akidah. Yang pertama, membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Dan yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga pula, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang terakhir ialah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Mari kita pergi pembahasan metodologi yang pertama, iaitu membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Yang pertama, akal yang bebas bermaksud tidak terikat dengan sesuatu kepercayaan yang batil, sebab tidak terikat dengan sebarang penyelewengan. Yang kedua adalah manusia yang mempunyai akal yang sempurna perlulah melakukan kajian dan tidak terikat dengan taklid. Apa itu taklid? Taklid iaitu mengikut sesuatu fahaman ataupun kepercayaan tanpa melakukan sebarang kajian dan tanpa melakukan sebarang pemerhatian. Ini dapat dibuktikan melalui firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang ke-36. Auzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawab atasnya. Dan metodologi yang kedua dalam menerapkan akidah iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata, iaitu memerhati kejadian alam yang diciptakan oleh Allah seperti kejadian bumi, penciptaan manusia, kejadian alam dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan akal untuk mencari dan berfikir di sebalik hikmah keindahan ciptaan Allah. Contohnya memerhati penciptaan makhluk, kejadian langit dan gunung anak dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Al-Quran juga menganjurkan kita untuk mentadabbur alam semesta. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17 hingga 20. أفلا ينظروا إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Yang bermaksud, maka apakah mereka tidak memerhati unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dan metodologi yang keempat dalam menerapkan akidah iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Antara ciri-ciri kepercayaan yang batil iaitu menyekutukan Allah, melakukan sesuatu perkara yang bersanggahan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak beriman kepada para nabi dan rasul, dan antara ciri kepercayaan batil juga ialah menafikan berlakunya hari akhirat ataupun hari pembalasan. Kepercayaan tersebut telah dibawa oleh orang kafir dan ini jelas disebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuridu an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'din ويقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريد أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagiannya dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah
Di antara yang demikian iaitu iman ataupun kafir. Dalil tersebut merupakan antara kepercayaan yang batil yang telah diamalkan oleh orang-orang kafir, dan kepercayaan dan metodologi yang dalam Al-Quran yang terakhir dalam menerapkan konsep akidah dan membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Akidah Islam secara keseluruhannya bersumberkan Al-Quran. Setiap orang yang beriman mestilah meyakini bahawa Al-Quran diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ianya bukan daripada kalam Nabi Muhammad. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Surah Yunus ayat yang ke-37 yang bermaksud tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain daripada Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ia diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seterusnya, kita beralih kepada perbahasan kita yang kedua, iaitu sejarah pemikiran akidah mengikut zaman bermula daripada zaman Rasulullah SAW, diikuti dengan zaman Khulafa ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan juga zaman Umayyah. Sejarah pemikiran akidah pada zaman Rasulullah, secara permulaannya, umat Islam menerima terus segala ajaran yang dibawa Rasulullah tanpa sebarang persoalan. Mereka akan segera bertemu Rasulullah jika terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan mengenai amal ibadah, rutin-rutin harian dan sebagainya. Persoalan tentang akidah seperti sifat 20, Asma'ul Husna tidak timbul lagi pada ketika itu kerana para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan jelas, memahami ayat Al-Quran dan hadis dengan jelas tanpa mempersoalkan makna di sebaliknya. Seterusnya beralih kepada zaman Khulafa ar-Rasyidin, iaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar, pada ketika itu belum wujud pemikiran yang boleh membawa kepada kerosakan akidah, tetapi sudah muncul golongan nabi palsu, golongan murtad yang enggan membayar zakat. Golongan-golongan ini gagal mentafsir makna sebenar Al-Quran dan mentafsir makna-makna itu secara salah. Uh, Selepas itu, zaman Umar Al-Khattab pula, penyelewengan akidah juga belum terjadi kerana peluasan jajahan Islam pada ketika itu sedang giat dilaksanakan. Berbalik kepada zaman Uthman bin Affan, pada zaman Uthman inilah bermulanya berlakunya pertelingkahan dan pergolakan politik sehingga berakhir dengan syahidnya Sayyidina Uthman. Pada zaman Ali bin Abi Talib, selepas kewafatan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali akhirnya menerima untuk menjadi khalifah. Pada ketika inilah bermulanya kemunculan golongan Syiah, iaitu golongan yang mentaksubkan Sayyidina Ali, dan golongan Khawarij yang keluar daripada mengagungkan Sayyidina Ali. Dan yang terakhir iaitu zaman Kerajaan Umayyah. Setelah wilayah Islam tersebar luas di serata pelosok dunia, jiwa orang yang baru memeluk Islam ini masih dipengaruhi oleh unsur agama mereka yang sebelumnya. Agama asal mereka, iaitu agama yang dianuti oleh nenek moyang mereka. Pada bermula itulah munculnya banyak golongan daripada orang yang baru memeluk agama Islam ini. Yang pertama, muncul golongan yang mempersoalkan masalah qada dan qadar, masalah qadar yang dikenali sebagai fahaman qadariyah. Selepas daripada itu, lahir pula golongan yang menafikan kudrat dan iradat manusia yang dikenali sebagai Jabariyah. Dan di antara kedua-dua kumpulan itu, timbul pula golongan Mu'tazilah. Dan akhir sekali, muncul pula fahaman Murji'ah, iaitu golongan yang tidak bersefahaman dengan Khawarij. Jadi itu sajalah sejarah pemikiran bermula daripada zaman Rasulullah SAW
hinggalah pada zaman kerajaan Bani Umayyah yang perbincangan kita yang terakhir ialah perkaitan antara dalil-dalil nakli dalam menerapkan akidah dengan sejarah pemikiran akidah. Perkaitan pertama yang dapat kita ambil adalah mengenai perihal pegangan Syiah. Seperti yang kita ketahui, fahaman akidah Syiah ini secara jelasnya ia bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Hal ini dapat dilihat dengan penyaksian mereka yang menyekutukan Allah dengan imam-imam mereka sendiri. Sedangkan akidah Islam yang benar adalah mentauhidkan dan mengesakan hanya kepada Allah sebagai Tuhan sekalian alam, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama hingga ayat keempat, yang bermaksud ialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi, daripada sinilah jelasnya bahawa hanya Allah lah yang patut disembah, dan larangan keras bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, iaitu orang-orang yang berlaku penyelewengan dalam akidah mereka. Dan perkaitan yang kedua yang dapat kita ambil iaitu membebaskan akal dan fikiran kita daripada taklid. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya berusaha untuk mengkaji suatu perkara dengan lebih mendalam, dengan ilmu dan fahaman yang jelas. Hal ini kerana pengamalan taklid dalam bab akidah boleh membawa seorang itu kepada lembah kekufuran. Justru itu, setiap Muslim perlu memantapkan ilmu agama supaya dapat menjaga diri daripada mengikuti suatu fahaman secara membuta tuli. Tuntutan untuk berfikir menggunakan akal dan memerhati dengan penglihatan juga telah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim, yukallimullahu al-laila wan-nahara inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Yang bermaksud Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Jadi pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahawa akidah ini adalah satu perkara yang penting dalam diri seorang individu. Mempunyai akidah yang kuat adalah mempunyai akidah yang mantap adalah penting untuk menjamin tauhid kita hanya kepada Allah. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, ilmu agama yang cukup dapat menjadikan kita sebagai umat Islam yang berkualiti dan berjaya dunia dan akhirat demi mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Jadi sebagai itulah sahaja daripada saya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan teladan kepada kita semua untuk terus menggali dan mengkaji akidah yang bagaimana cara untuk memperbaiki dan terus memperbaiki akidah kita sebagai seorang mukmin yang sejati. Semoga segala ilmu yang disampaikan cukup bermanfaat untuk semua. Jadi sekadar ini sajalah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.